Seterusnya soalan ni lebih berkisar dengan kehidupan pelajar muslimah di Perancis ni, ataupun mungkin juga di sebahagian negara lain, wallahu alam, yang lebih isu semasa Eropah sekarang berkaitan tudung, di mana boleh dikatakan terdapat ramai pelajar Perancis ataupun non-Muslim di Perancis, maksudnya bukan warga negara Malaysia kan, non-Muslim yang hidup di Perancis ni memberi, orang kata, memandang pelik ataupun orang kata rasa benda tu tak kena kan, apa dengan kita punya yang bila kita pakai tudung ni. So benda ni boleh menyebabkan kita rasa inferiority tau, rendah diri kan. Dan saya tak pasti bagaimana apa yang berlaku dalam situasi muslimah sekarang, tapi apakah nasihat dan kata perangsang lah pada pelajar muslimah ni supaya mereka ni terus kan, pegang, paut teguh kan dengan prinsip Islam tu, kan? Malah merasa bangga dengan apa yang dia buat tu. Mungkin ada cara-cara apa yang dia buat dalam kondisi yang begini. InsyaAllah saya serahkan kepada Ustaz Hamzah untuk menjawab soalannya. Terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang dikasihi sekalian, jumpa lagi malam ni. Tak tahulah semalamnya masih ingat boleh terima ke tak boleh terima penyampaian semalam, tapi dia orang bagi lagi peluang untuk malam ni. Tapi untuk pengetahuan ni, sebenarnya saudara moderator ni kalau kira dia pakat cucu dengan saya. Sebab mak dia ni anak murid saya di UiTM. Itulah nak tahu orang kata jaraknya saya yang seorang di pentas ni dengan anda semua. Okey, balik kepada soalannya, bagaimana kita nak rasa bangga dengan apa yang ada pada kita. Saya dulu sejak kecilnya mak ayah hantar sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat masa tu ada 3 aliran sekolah, ya, dalam tahun 60-an negara kita baru merdeka. Ada 3 aliran sekolah, iaitu aliran Arab, sekolah yang dipanggil sekolah agama rakyat, aliran Arab, sekolah kebangsaan, dan aliran Inggeris. Jadi sekolah agama rakyat yang saya belajar ni bersebelahan dengan sekolah kebangsaan. Tengok dari segi fizikalnya memang jauh lah. Sekolah kerajaan, sekolah kebangsaan ini dibina oleh kerajaan dengan bangunan 2 tingkat dan semuanya bangunan batu. Sedangkan kita ni bangunan separuh, kata bangunan kayu yang dinding separuh tu, kan, atap zim. Lepas tu tengok uniform, ya, orang sekolah Inggeris, orang sekolah kebangsaan. Masa tu tak ada baju kurung kan. Uniformnya pakai, kalau perempuan pakai skirt, ya, lelaki pakai seluar pendek. Apa ni, kamu semua tak ada lagi lah kan, mak ayah pun mungkin masih kecil lagi masa tu kan. Jadi pernah tengok ke gambar orang sekolah tahun 60-an? Pernah tengok Tapi dalam suasana ketika itu kita baru merdeka, jiwa mengagungkan, membesarkan, nampak gah penjajah itu masih menebal kan. Mereka melihat orang sekolah agama ni tak ada masa depan. Habis sekolah agama nak jadi apa? Kan? Habis-habis jadi guru kat sekolah agama juga. Tak ada peluang nak masuk pejabat kerajaan, nak jadi cikgu ke, nak jadi sebut jadi kerani, itu pun dah besar dah tu. Kan, nak jadi kerani ke, nak jadi DO ke, ADO ke, nak jadi, memang tak ada peluang langsung untuk orang yang belajar sekolah aliran agama. Jadi dengan orang kata nilai dan pandangan yang sebegitu, anda boleh bayangkan betapa rasa rendah dirinya orang pelajar sekolah agama ni.
Nak cerita, kami kalau naik bas ya, di sekolah agama ni walaupun subjeknya major, keseluruhannya boleh dikatakan pelajaran agama dalam bahasa Arab, tapi sedikit sebanyak adalah juga belajar matematik, adalah belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris sikit-sikit. Okey ya. Jadi lahir daripada jiwa rendah diri ni, kalau naik bas, kalau ada bawa buku ni ya, bawa buku ni, katakanlah ni buku ni buku subjek matematik ya. Ini buku bahasa Arab. Jadi kalau naik bas tu, kita orang letak macam ni, letak atas buku matematik ni, buku bahasa Arab ni letak bawah. Rasa hina sangat belajar buku bahasa Arab tu. Nak banding dengan orang belajar math, orang belajar bahasa Inggeris, orang belajar bahasa Melayu dan sebagainya. Maknanya malu nak tunjuk buku ni, letak macam tu kepit, biar orang nampak, oh kita pun belajar macam dia orang. Lepas tu uniform sekolah Arab ni memanglah pakai baju kurung dan pakai tudung. Jadi bila keluar sekolah tu memang malu. Bertudung tu, buka tudung, belit-belit tudung, letak dalam beg ataupun letak bawah buku. Malu. Sebab rasa kita belajar sekolah yang hina sangat. Dah lah ada bangunan separuh, dinding separuhnya kan. Lepas tu dengan tak ada masa depannya. Tengok orang, wah, pemain lagi dengan uniform semaknya kan. Lepas tu dah ada dah jaminan nanti habis sekolah ni dia boleh jadi cikgu, dia boleh jadi kerani, dia boleh jadi macam-macam. Jadi itu nilai yang ditanam dalam jiwa kita oleh suasana ketika itu. Dan mak ayah saya setiap kali jumpa keluarga di Kota Baru tu, asyik dok pucuk saja supaya keluarkan saya daripada sekolah agama ni, hantar ke sekolah Inggeris dia kata. Dia kata kalau belajar sekolah Inggeris ni, nanti dia kata dia ni lepas ni kerajaan boleh hantar pergi England, Amerika, macam-macam. Dia dah pujuk mak ayah saya supaya tukar aliran daripada sekolah agama kepada sekolah aliran Inggeris atau aliran kebangsaan. Jadi memang melahirkan jiwa yang sangat-sangat rasa rendah diri, tak setara langsung dengan orang yang belajar sekolah batu duduk, walaupun umurnya sebaya dengan kita. Itu pengalaman sendiri ya? Jadi alhamdulillah, dengan istiqamah mak ayah, walaupun diasapnya, dicucuk macam-macam, tapi alhamdulillah mak ayah tetap dengan pendiriannya untuk meneruskan anaknya sekolah agama. Jadi bagaimana kita nak menghadapi suasana, maknanya nak melahirkan jiwa yang rasa izzah kan, dalam asal panggil izzah. Kita rasa bangga, rasa mulia apa yang ada pada kita, tak lain dan tak bukan ialah kita mesti menghormati diri kita dan apa yang kita pegang, barulah orang akan hormat kita. Maknanya kalau kita sendiri tak rasa bangga, tak rasa benar apa yang kita pegang, tak rasa berharga apa yang ada pada kita, bagaimana kita nak harap orang hormat kita? Kan? Bagaimana kita nak harap orang akan hargai pegangan kita? Ya? Pada tahun 89 ya, tahun 89, seorang pelajar daripada Malaysia, dia buat medik di Mesir. Tahun 89 dia balik dan dia buat housemanship dia di Universiti Kuala Lumpur kan. Masa tu kita panggil General Hospital kan. Jadi masa dia buat housemanship tu, kita tahulah pergi banyak bahagian kan. Jadi masuk bahagian tu, bahagian ni, sampailah dia kena pergi bahagian operation, bahagian bilik pembedahan. Jadi nak masuk bilik pembedahan, dia ada uniform dia kan, baju warna hijau yang tak ada lengan tu kan, baju warna hijau yang tak ada lengan, dan memanglah tak ada tudung kan, betul. Lepas tu tapi pakai tutup muka kan. Itu uniform untuk masuk bilik pembedahan.
Jadi bila dia sampai giliran dia nak masuk bilik pembedahan, jadi dia tengoklah uniform tu, kan, baju hijau yang tangan pendek tu. Jadi masa tu dia sudah menutup aurat lah, ya. Masa mula-mula dia pergi belajar kat Mesir tu memang tak tutup aurat lagi lah, kan. Dia dapat kesedaran wajib menutup aurat di Mesir. Jadi dia tengok, macam mana lah aku nak pakai ni, kan, nak buka baju kurung, lepas tu nak pakai baju yang tak ada lengan tu. Dan tu baju tak ada lengan lah. Dia pun fikir, pergi bincang. Tak boleh, dia kata, tak boleh pakai baju lain, kena pakai baju ni, kan. Lepas tu akhir sekali sebelum dia pergi, dia minta tangguh beberapa hari. Dia pergi desain baju. Desain baju warna hijau juga, tapi baju tu berlengan panjang. Dia buat sendiri, kan, dengan panjang, dengan tudungnya sekali, dan dengan yang tutup muka tu lah. Jadi pada hari yang ditetapkan untuk dia datang bertugas tu, dia pakai tanpa minta kebenaran dengan pihak atas, kan. Dia dah siap buat baju dia yang ada lengan tu, dan dengan tudung dia siap. Dia pergi, dia masuk-masuk, doktor yang bertugas tu kat situ bila tengok, uniform baru, kan. Jadi tak ada lah dia orang nak kata apa ni, kan, pakai macam ni, kan. Jadi maknanya dia tengok macam mana ketegasan kita, kan, bagaimana kita berusaha, kan, untuk tidak melondehkan prinsip kita sendiri. Memang ada jalan. Pepatah Melayu pun ada sebut, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Kalau tak ada kemahuan, maka banyaklah alasan, kan. Jadi yang pentingnya kita sendiri kena tahu harga, nilai yang kita pegang tu. Apakah kita berpegang dengan kebenaran, atau apakah kita berpegang dengan sesuatu yang sangat berharga, ataupun kita hanya ikut-ikutan. Bagaimana orang barat, kan, dia boleh berjalan dengan orang kata pakai baju macam tak pakai baju lah, kan, pakai baju sekerat tu, pakai seluar pendek dengan rambut macam-macam color. Kalau kita nak kaji, ada untung tak dia pakai macam tu? Ada hikmah tak? Ada kebaikan tak? Dah nak tahan sejuk lagi, kan. Rambut color-color pun tak ada, cantik pun, kan, macam burung je, kan. Burung apa? Jadi, tapi kenapa mereka boleh keluar dengan tak ada rasa segan silu? Walhal mereka tidak bertapak kepada apa-apa prinsip pun, just nak enjoy, kan. Tak ada apa-apa kebenaran, tak ada apa-apa nilai yang bermanfaat di sebalik perbuatan mereka. Sedangkan kita lakukan ini adalah satu ibadah. Kita patuh kepada pencipta kita, ya? Jadi yang penting kita sendiri mesti yakin dengan kebenaran apa yang kita pegang. Jadi kalau kita sendiri lolek-lolek, orang kata, kan, tak yakin, masih ragu-ragu, kan, tidak ada jiwa merdeka, tidak ada rasa izah dengan apa yang kita pegang, maka kita itulah timbul rasa rendah diri. Kenapa kita rasa kita rendah diri daripada mereka, walhal mereka tidak ada kitab seperti kita, Al-Quran yang hebat, kan. Mereka tidak menyembah Allah yang esa seperti kita. Mereka tidak ada rasul yang berakhlak mulia seperti kita, kan. Jadi contoh mudah, dia kata, kalau kita betul yakin apa yang kita pegang ini berharga, macam seolah-olah kita junjung emas, kan. Kita letak emas atas kepala kita. Orang ejek-ejek kita, dia junjung emas lah, apa tu, kan. Apakah dengan sebab orang ejek kita nak ambil emas tu, kita campak ke laut, kita buang dalam tong sampah? Tentu tidak, kan. Sebab emas itu sesuatu yang sangat bernilai. Orang ejek macam mana pun kita tetap mempertahankannya. Jadi poinnya ialah kita tanya diri kita, sejauh mana kita yakin dengan apa yang kita pegang, dan sejauh mana kita rasa bangga. Dan sebenarnya keyakinan inilah sebenarnya yang memberi manfaat, sama ada dalam masa singkat atau jauh.